Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana syukur itu adalah tanda satu kejayaan kepada kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang pun kita tetap bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita masih dihidupkan, diberi peluang. Dan sabarlah dengan apa yang terjadi. Kerana ujian bagi orang yang beriman berkait dengan dua perkara ini, sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, dengan nikmat Islam, agama kita, dengan nikmat iman, hati kita. Kerana itulah iman tidak boleh diwarisi oleh anak cucu kita. Iman hanya untuk diri kita saja. Kita boleh bagi agama, tapi iman kita tak boleh bagi. Melainkan kita kena latih. Dan latih 7 tahun kita suruh dia semayang, 10 tahun kita pukul. Maka dalam kaedah ini, pukul atas dasar apa? Supaya dia mengerti tentang tanggungjawab, supaya dia susah dahulu. Inna ma'al usri yusra. Muslimin yang dirahmati Allah, PKPB 3 negeri saja yang tak kena. Selain daripada 14 tersebut, termasuklah Kedah, Langkawi, daerah daripada Kedah pun kena. Bila terbaca di dada-dada media sosial, Facebook dan sebagainya, banyak keluhan-keluhan. Nak mengeluh tak kisah, tapi jangan menolak takdir. Jangan menolak takdir Allah. Kerana apa? Kerana takut kadang-kadang iman kita, akidah kita tergelincir. Oh, susah pula dah, matilah lepas ni, matilah. Subhanallah, tuan-tuan. Mati kena penyakit lain, mati timpa musibah lain. Susah mati tu yang susah nak terima tu. Muslimin yang dirahmati Allah, nak meratui, nak mengeluh, jaga lagi batas-batas akidah. Takut kita tergolong daripada golongan yang tertolak takdir. Orang yang menolak takdir ni, orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Terima. Nak buat macam mana? Bukan kerja buat kita. Lepas tu kita duk salah ke kuanu, salah ke kuani. Ya, salah. Itu sebab dalam hidup kita ni, tuan-tuan, dia ada ilmu syariat, dia ada ilmu ihsan. Ihsan ni maksudnya ilmu rasa. Mungkin dengan kesalahan kuantu hari itu, mungkin dengan kesalahan kuantu hari itu, kalau dia telah ditakzirkan, kalau dah telah dijatuhkan hukum, dia dengan kita
okey lepas. Dia dengan Allah Ta'ala macam mana? Maksudnya hidup kita ni tak boleh lari daripada melakukan kesalahan. Memang akan berlaku. Tetapi dalam kita menerima ketentuan tu macam mana? Takkan kita nak semuanya clear. Kalau clear semua, baik duduk syurga. Dia mesti ada salah. Supaya apa dia? Supaya kita memikirkan dengan hikmah. Ya memang ni kena hang lah ni. Ni kena hang lah ni. Betul. Tetapi dia telah ditakzir. Kalau dia tak takzir, orang yang tak jatuh hukum pun kena hukum, Allah Ta'ala akan jatuhkan dia esok. Itu sebab kena ada hukum syariat. Kelalaian hang habis semua, maka ada kena hukum syariat atas dia. Tapi kalau dia tak kena, maka ada dua persoalan. Yang pertama berat sebelah, yang kedua hukum tu masih tak adil. Faham tak? Itu bab syariat. Lepas tu ketentuan kita dalam menerima. Macam mana, sejauh mana kita boleh menerima? Yang ni berbabit dengan iman, iaitu akidah. Kita takut jadi Jabariyah, serah bulat-bulat. Kita takut jadi Mu'tazilah, semua pandai kita Allah Ta'ala tak erti. Ada hak yang serah bulat-bulat, ada hak yang itu nama dia Jabariyah. Jabariyah ni orang yang terpenjara, jadi apa pun jadilah. Lepas tu pula usaha ikhtiar tak ada, SOP tak ada, apa pun tak ada. Dia kata kalau nak kena juga, tapi apa pun yang tu Jabariyah, hampir ikhtiar pun tak ada. Yang hak satu lagi pula, dia semua nak sembrono pun ada juga. Muslimin yang dirahmati Allah, jaga ikhtiar dah lagi, ikhtiar dah, tengok balik ketentuan. Muslimin yang dirahmati Allah, ni pandangan-pandangan ulama. Kita tengok balik bermula daripada awal hari tu, ya, dia berpunca daripada sebuah masjid kluster Seri Petaling. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu main kluster macam-macam yang bukan berpunca daripada masjid. Saya nak pesan jugalah, baliklah pada masjid. Kalau masjid ditutup, pulanglah pada Allah dengan solat berjemaah di rumah. Perlu tak buat saf berjarak di rumah? Tak payah, rapat. Kalau tengok pada hadis-hadis Nabi SAW, saya pun baca dah kitab tu, baca hadis tu. Sebab tak lurus, sebab berjarak, semua ada punca. Kita takut Allah nak duga macam ni sebab Allah nak tengok jadi macam mana. Kita duk nampak institusi ni yang akan kena, tapi institusi ni pasal apa kita tak ambil berat? Sulaiman yang dirahmati Allah, itu salah satu adalah mungkin kita nak salahkan orang pun tak kena, nak salah diri sendiri mungkin. Lah ni mai kita pakat-pakat istighfar salah kita, mengaku salah kita, istighfar banyak-banyak. Satu hari tak cukup 1000 selawat ke atas Nabi, moga-moga ada rahmat, pandang rahmat dan syafaat daripada Nabi SAW. Sayang kita pada Nabi menyebabkan rahmat Allah turun. Tapi tak dapat, tidak, memang kita jalan ni kita akan lalu, malah lebih teruk daripada jalan ni. Bertahun-tahun kemarau panjang. Sebab apa? Sebab Dajjal nak turun. Ni salah satu dia. Mula-mula bagi penyakit, lepas tu kemarau, hilang habis, pendapatan hilang habis, sumber-sumber, melainkan kita hanya mengharap pada makan-makan pokok kayu. Pokok kayu pun habis kemarau, binatang pun mati, hanya makan apa? Nabi kata zikir saja. Percaya tak boleh makan zikir? Kita kuat dengan zikir, memang takkan masuk akal. Tapi orang yang tak beriman, dia tak percaya, mana boleh makan zikir. Apa dia? Maka dia lapak. Bila dia lapak, Dajjal mai, sujud pada aku bagi segunung roti ke hang. Maka dia akan sujud pada Dajjal. Dia dapat hak dunia, akhirat kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebab apa? Dia sujud pada Dajjal, dia sujud pada makhluk. Muslimin yang dirahmati Allah, moga-moga dengan hikmah, pandanglah dengan pandang hikmah. Ini adalah training untuk kita susah. Kita dah lalui training puasa, hari ni Allah Ta'ala training kita pula dengan COVID-19. Tapi kita tetap juga sembahyang, tetap juga berjemaah, tetap juga puasa. Betul?
tetap juga cari pendapatan kita. Kalau tak ada pun makan sekadar apa yang ada. Sebab Dajjal nak mai tu nanti lebih teruk pada ni. Nak tengok nak sembahyang tak? Tengok nak berzikir tak? Tengok nak baca Quran tak? Ni baru permulaan. Muslimin yang dirahmati Allah. Nak mengeluh boleh mengeluh, tapi jangan mencampakkan akidah agama kita. Mati. COVID-19 sebenarnya bukan boleh bagi mudarat dan tidak boleh bagi manfaat. Yang memberi mudarat dan manfaat adalah Allah. Asbab saja menyusahkan itu adalah COVID. Jangan jadi qadariyah. Apa dia kata qadariyah? Qadariyah kata makhluk boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Dia kata COVID-19 boleh membunuh. Ya, dia boleh membunuh dengan izinnya Allah. Okey, Nabi Yunus mati dah kalau tidak, tapi pasal hidup lagi dalam perut ikan. Makan apa selama 40 hari? Kita kata 3 hari 4 hari tak makan mati dah. Dia dah 40 hari boleh hidupnya. Nabi Ibrahim mati dah dicampak ke dalam api? Tidak. Jangan kata makhluk memberi kesan kepada. Cuma kita berjaga-jaga antara ikhtiyati dan was-was. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita masuk dalam bab puasa yang Allah telah ajak kita cara bagaimana kita mengatasi nafsu kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi, syarah di dalam bahasa Arab, Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Masalah 68. Betul atau tidak? Tak, jangan perbetul hak tuan-tuan. Saya tanya 68 betul atau tidak? Hak ni perbetul pula dah. Tanda dah hak lain perbetul hak ni pula. Betul atau tidak 68 atau 69 malam ni? 68 membanyakkan makan waktu berbuka puasa. Okey, moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya termasuk kita, wasairil muslimin wal muslimat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ahya, kesempurnaan yang kelima dah daripada step yang pertama, yang ni yang kelima. Bagi puasa itu ialah jangan membanyakkan makan yang halal waktu berbuka. Kita bincang dah cari yang halal, tapi bila dah kata benda tu halal, janganlah banyak berbuka ketika berbuka. Ala kadar ya. Yang kita fikir bayang balik, kita berbuka macam mana? Meja besar mana? Kalau meja besar tu penuh dengan hak tu, sampai nasi nak letak pun tak tahu nak letak tang mana. Kalau kata pergi pasar Ramadan, hak mana boleh sangkut, mau dia nak sangkut. Yang ni metabak, yang ni sotong sumbat, yang ni ayam golek, yang ni ayam tebu, ayam sampai 5 jenis. Duit halal kata. Memanglah halal, tapi Nabi tak ajak kita berbuka macam mantaqadda. Okey nak? Sekira-kira kenyang sebu perut, kerana tiada ada perut yang lebih marah Allah Ta'ala daripada segala perut yang penuh dengan makanan yang halal. Haram tambahlah. Siapa yang perut sentiasa kenyang ya, Allah bukan pandang rahmat pun kata, Allah pandang murka orang yang sentiasa penuh perut. Tambah-tambah pula jiran sebelah melahak. Melahak pula dah kelaparan. Melahak. Dia baca penuh. Jiran hak depan rumah apa semua lapar. Lagi Allah Ta'ala murka. Kita boleh duduk kenyang sedap, orang keliling kita lapar. Tunggu. Sebab apa?
Sebab Allah Ta'ala cukup marah dengan orang yang sentiasa kenyang. Itu bukan sifat hamba yang beriman. Sifat Nabi SAW makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebab takut dimarah oleh Allah. Makan orang beriman sekadar betul perutnya, tapi kalau makan sampai duduk gitu, perut buncit, badan akan membongkok, maka itu bukan makanan makan orang beriman. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, berapa suap Saidina Abu Bakar makan untuk seminggu? Makan untuk seminggu, maksudnya makan hak kenyang sikit tadi untuk seminggu. Beda, untuk seminggu 7 hari tadi berapa kenyangan dia, yang kita makan untuk sekali makan. Orang kafir Yahudi makan 7 kali kenyang sekali makan, sampai kenyang sungguh-sungguh, seolah-olah macam boleh cover 7 hari. Saidina Abu Bakar makan sekali makan cover 7 hari kekelaparan. Mai pula baru makan pula bagi kenyang sungguh. Kita tiap hari kari kepala ikan, tiap hari chicken chop. Muslimin yang dirahmati Allah, kena jangan terlalu berbuka dengan terlalu kenyang. Apatah lagi jikalau penuh dengan benda yang haram, maka jadilah ia neraka atas berbuka. Atas neraka tadi berbuka tapi dengan benda haram pula. Maka jikalau perut itu penuh isinya, bagaimanalah dapat faedah daripada puasa yang hendak melawan seteru Allah? Kalau perut terlalu kenyang, macam mana nak bangkit lawan seteru? Kalau kita kata Nabi SAW 313 boleh lawan 1000 dalam keadaan berpuasa, tapi kalau pakat kekenyangan, ada nak boleh lawan? Agak-agak waktu kita kenyang tu ada tak kita nak pi? Kalau orang ajak pakai dak, lah aku tidak Ustaz. Pakai arus lah. Dan memecahkan syahwat. Apa dia? Kehendak nafsu hak yang kepada keburukan. Bila dah terlalu kenyang, lain tak ada, fikir nak tidur, lepas tu nak tidur mesti nak seronok. Bila nak seronok, isteri tak ada, dia pergi cari apa? Apabila didapati oleh seseorang yang puasa itu akan barang yang dideritakannya, berlapar sepanjang harinya pada waktu berbuka. Macam mana kita nak muhasabah diri kelaparan sepanjang hari kalau kita berbuka dengan kenyang? Ada rasa sen-sen apa tak? Tak. Hari ni kalau boleh pakai 12, hari ni kalau boleh nak makan ayam golek, daging cicah apa semua. Buka pak, esok puasa balik, hari esok nak makan ni menu dia tetap dah. Lepas tu apa yang kita dapat sepanjang puasa kita? Pengajaran dia, hak tu maksud dia. Tapi itulah asam garam hak yang ni selama ni yang kita duk berpuasa. Kalau boleh nak makan seekor kerbau, buka walaupun dia seorang, dia lapang sungguh-sungguh. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah puasa yang sebenar yang Islam ajak. Terus, dan terkadang pula ada bagi seseorang puasa itu melebihkan atas berbuka puasanya di dalam beberapa jenis makanan yang terhidang di hadapannya, hingga berkekalan segala adatnya itu menaruh sekalian makanan kerana puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang tu dia cari duit lagi 2 bulan nak puasa Ramadan, dia bela, kalau kat kampung saya dulu dia bela ayam dia bela, dia beli anak ayam sekupang 2 kupang tu di Jenun, bukan Jenun tu gila. Di Bukit Jenun dia beli seekor 30 ekor, seekor 2 kupang 5 duit kot kalau saya tak silap kan. 2 kupang 5 duit dia beli 30 ekor. Apa maksud 30 ekor tu? 30 hari makan ayam. Kira 3 bulan lagi dia buat reban apa semua.
Sehari sekok dia makan. Planning dia dah. Allah. Nampak ni kitab kata. Betul nak sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan untuk berpuasa, cari diri lawan nafsu. Bukan ikut nafsu makan. Lepas tu bila dah terlalu kenyang, tarawih, almarhum telah. Okey, terus. Ini yang dia kata di sini. Hidangan-hidangan hingga berkekalan segala adatnya, menaruh sekalian makanan kerana puasa bulan Ramadan. Siap-siap dah, beli siap-siap untuk nak berbuka bulan puasa. Sambut sungguh-sungguh. Sambut apa? Sambut menghayati Ramadan atau sambut untuk meriahnya berbuka? Maka dimakan segala yang ditaruh di dalam beberapa bulan yang tiada dimakan melainkan pada bulan puasa saja. Bulan puasa ya ada tabak. Dulu. Bulan puasa ya ada kesidah. Jalan dah. Ada khasidah, betul kan? Lawa tiap-tiap hari syadah. Apa dia lagi bulan puasa yang kita tak dapat pada bulan lain? Pasal apa? Memeriahkan Ramadan tu kerana nak berbuka, nak makan kepala otak. Jaga, susah lah. Boleh. Maksud kita puasa itu biar hampa perut daripada makanan, dan melemahkan hawa nafsu supaya kuat ia atas mengerjakan taat. Sepatutnya macam tu. Biar perut berkosong, malam pun buka ala kadar. Bila yang Nabi makan sungguh-sungguh sikit more lepas tarawih. Tu sunnah tu. Makan. Hak itulah yang boleh dikatakan sebagai sahur Nabi. Sat lagi mangkit sungguh baru sahur afdal dia panggil. Waktu dekat-dekat nak subuh. Itu je. Allah. Maka apabila engkau paksa perutmu daripada pagi sampai petang hingga bangkit hawa nafsu, pagi sampai petang kawai nafsu, bila berbuka bagi izin nafsu balik. Apa dia cerita? Satu ketika ikat jangan lepas. Bila masuk 7.30 buka balik. Tu sebab bila masuk Ramadan sampai habis Ramadan kembali balik pada sebelum Ramadan, maksudnya Ramadan tak latih dia pun menjadi insan kamil. Tapi nak tengok orang yang betul faham, masuk Ramadan, keluar Ramadan, dia dah jadi manusia yang beriman dah. Masuk Ramadan, tu dia, sampai tahun tu. Sampai penuh belakang, sampai kita nak lalu pun sangkut. Kat nak raya, tu imam duduk tahun ni, ada 2 saf. Apa dia tu? At-tarawih. Pasal apa? Yang pertama, mula-mula duk gila nak buka puasa. Hak ujung-ujung dekat nak raya, duk gila nak raya pula dah. Adakah Ramadan sudah melatih kita menjadi insan kamil, insan sempurna? Maka apabila engkau paksa perutmu daripada pagi sampai petang hingga bangkit hawa nafsu dan kuat gemarnya, kemudian engkau makankan perutmu dengan yang sedap-sedap dan dikenyangkan akan dia, tidakkah bertambah lazatnya dan berganda-ganda kekuatan dan bangkit pula beberapa keinginan yang ada selamanya di dalam lemah jikalau kiranya dibiarkan atas adatnya. Mai penyakit lain pula bulan puasa. Kita dah ingatkan masuk Ramadan boleh berhenti rokok. Rupanya lebih. Buka puasa pun rokok. Kita dah ingat bulan Ramadan kita boleh buang penyakit diabetes. Rupanya lagi teruk. Duk kata hari itu takat boleh pi pun 8. Ni pi sampai 32 ni, kelang gola ke apa ke dia. Kita duk ingatkan boleh turun kolesterol. Rupa-rupanya Ramadan naik lagi kolesterol. Muslimin yang dirahmati Allah.
maka jangan tak tahu. Jangan buat tak tahu. Bermula jiwa puasa dan sebenarnya ke apa dia? Ialah melemahkan kekuatan wasilah syaitan. Wasilah syaitan ni tuan-tuan tahu tak apa dah? Tahu mana? Makan. Ni wasilah syaitan. Bermula yang ni lah, makan rasuah. Bermula daripada sinilah berzina. Ni semua. Pergi buka kitab penawar bagi hati, pergi tengok dalam bab perut. Segala yang ada ni semua bermula daripada perut. Budak baru tingkatan 3 pergi bagi tongkat Ali. Menekolop-lop budak tu. Pergi bagi benda yang menaikkan keinginan. Sebab punca, orang bincang bab rasuah. Orang kalau kata gaji 500 ke gaji 1000 ke cukup. Sebab apa? Sebab dia makan ala kadar. Tapi kalau gaji 1000, gaji 2000, teringin hidup macam gaji 5000, lagi 3000 dia nak cari tang mana? Makan rasuah. Pecah amanah. Kerana perutnya, kerana nak memenuhi nafsu perut. Faham tak? Semua punca sebab apa yang gila sangat kepada benda tu. Gila sangat sebab bila kata ulama, bila ada pangkat maka datanglah harta. Sebab dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia boleh ambil hak siapa pun. Tu sebab duk gila pangkat. Ulama kata dah. Sebab apa kamu gila pangkat? Sebab kamu nak kuasa. Bila kamu ada kuasa, kamu boleh ambil hak orang. Ulama kata dah. Sebab apa yang nak ambil orang? Sebab nak memenuhi perut supaya kenyang selalu. Siapa nak lapar? Tak ada orang yang nak lapar. Semua nak kenyang. Bermula daripada perut. Ada orang hidup gaji 500, pendapatan 500, 300. Hidup dia senang. Motor Honda Cup C70, gearbox belakang dulu. Tapi hidup tak ada hutang, tak ada apa. Tapi hak gaji lebih, pasal apa tak pernah cukup? Tu yang makan rasuah dan sebagainya. Pasal apa? Sebab kehendak dan keperluan. Itu bukan keperluan hidup, itu kehendak. Dengar-dengar mandatorium apa dia kata nak ambil pula dah, ambil balik. Apa dia? Pinjaman. Wah, dia tak boleh duduk dah. Sebab apa? Biar papai saya bergaya. Sebab apa? Sebab nak kepujian. Sebab apa? Nak apa pun bermula daripada perut. Tu sebab 12 bulan, 1 bulan kena kawal perut. Siapa berjaya kawal perut, maka dia telah menundukkan berapa puluh nafsu dia yang lain. Sebab apa? Sebab makan itu bermulanya wasilah syaitan pada mengembalikan kepada beberapa kejahatan. Kan? Macam mana nak tundukkan nafsu saya, Ustaz? Saya ni teruk sangat. Puasa. Nabi kata. Sebab puasa tu boleh kawal perut. Bila kawal perut, nafsu pun terkawal. Okey. Dan tiada hasil yang demikian itu melainkan dengan mensedikitkan makan. Dan iaitu memakan ia akan sesuap yang dimakannya sebagai tiap-tiap malam yang tiada ia puasa. Hari yang kita tak puasa, kita makan berapa suap. Dan hari berbuka puasa, kita makan berapa suap. Kira. Hari tak puasa, makan saya kata 3-5 suap satu pinggan. Hari puasa 30 suap. Balas dendam pasal puasa, betul tak? Kalau betul nak tundukkan nafsu, macam mana kita suapan hari ni, macam itulah suapan hari ni. Suapan bulan puasa. Kalau bulan bukan puasa 1 suap, yang ni pun 1 suap. Kalau boleh kurangkan daripada 1 suap. Saya heran tuan-tuan. Okey nah, macam ni. Cerita bab puasa, cerita bab kesihatan. Sebab saya ada share satu benda mengikut statistik kepercayaan masyarakat kita lebih kepada doktor. Agamawan jatuh nombor 5.
Kalau doktor kata apa, semua dia percaya. Tidak. Tidak pergi klinik apa. Kalau doktor kata abang kena makan yang ni kena stok, dia percaya 3 hari itu dia telan antibiotik hidup-hidup. Cuba jumpa ustaz tengok, kata abang kena puasa abang ni. Haram dia nak ikut. Kepercayaan dan keyakinan kita kepada doktor, tak kira lah dalam bab apa pun. Tambah-tambah doktor perubatan. Contoh dalam kitab tasawuf kata, kita sakit, kita jumpa doktor Hindu Hanun Dalwau, ditulis itu. Doktor Hindu yang akidah tak tahu apa dia lah. Doktor Hindu tu kata abang kena berhenti minum arak sebab jantung abang dah tak boleh terima dah arak. Dia berhenti minum arak. Sebab dia percaya ke doktor yang bukan akidah sama dengan dia. Yang sebelum ni Nabi kata, Allah kata, ustaz kata arak tak boleh minum, haram, ada dia berikut. Tu dia keyakinan kita dengan makhluk tinggi sungguh. Muslimin yang dirahmati Allah, kita nak, bukan nak kata nak tunjuk salah guna tak, aku ni sungguh mau kalau pi terbang 100 lega. Kalau takat pi farmasi beli ubat tak lega-lega. Dia kena terbang duit juga. Kurang-kurang pun kena injek, cucuk, lega. Lepas tu kena ikut juga. Minum goncang sebelum minum. 12 biji 1 jam. Yang tu berhem pendek macam aja. Dia sepatutnya 12 jam 1 biji. Tu dia ikut tu yang lega. Sebab apa? Keyakinan tu. Ubat tu sebabnya sebenarnya bukan pun keyakinan kita tu. Ayak ni kalau kita yakin dia jadi syifa, jadi ruqyah, lega. Tapi kita tak yakin, macam mana pun nak kena pergi terbang juga 102. Sebab kita dah teradat kita macam tu. Okey, faham tak? Okey, kalau dia berkait dengan pemakanan, pasal apa kita tak puasa? Doktor kerja, doktor telan ubat, insulin ubat, apa tu? Macam mana? Awak kita tak puasa, kita ambil kadar gula, glukosa yang sepatutnya. Nasi kita agak-agak pandai-pandai sendiri lah, insyaAllah dalam bab puasa ni hadut sebut ni. Tapi pasal apa kita tak berjaya boleh buat? Keyakinan kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus dan iaitu memakan ia akan suapan yang demikian itu pada segala sebagai tiap-tiap malam yang tiada ada puasa. Maka adapun apabila menghimpunkan barang yang dimakan daripada pagi sampai malamnya dan dimakan sekali, maka tiada berfaedah puasanya. Dia puasa mula start daripada pukul 6 masuk subuh lah sampai pukul 7:05 dia puasa. Dia qada balik hak yang breakfast dia, tea time dia, lunch dia, apa dia lagi, lunch. Lepas tu makan petang dia, lepas tu apa dia lagi tu, sampai 5 kali tu perut dihimpun, dia tak waktu berbuka. Tu kelaku. Cuba kita buat, okey, kita buka puasa macam mana? Kita sarapan menyorok. Tuan-tuan menyorok tak tabuh kambing tu ya, bah menyorok amboi. Saya menyorok kalau boleh kopi sikit, ayak sikit, ayak manis-manis panas-panas suam, lepas tu kuih 2-3 biji macam tu. Cuba kita ambil berbuka hak tu ya. Hak yang lunch, tea time, makan petang time, apa semua kita hazafkan, kita nasahkan. Boleh tak? Dia tak boleh pergi, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebenarnya yang Islam suruh. Barulah nafsu kita tunduk, barulah kita jadi insan yang beriman. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa tu boleh ajak kita jadi orang yang bertakwa. Iman mai takwa pula bagi power. Bahkan setengah daripada adab puasa itu jangan membanyakkan tidur siang hari hingga berasa lapar dan dahaga dan berasa dhaif kekuasaan diri. Jangan duk rasa, jangan jadikan bulan puasa untuk rasa lemah. Jangan jadikan bulan puasa untuk banyakkan tidur. Jangan jadi insan lemah. Awak yang larih ingat ni puasa. Lekeh lah. Nu anak darjah 1 main bola tu. Yang pak duk menyulok depan TI. Kerja duk buka. Rumah tak ada aircon. Lolak. Yang anak tu ni sebab dia bukan pick up makan kan. Budak-budak ni tak puasa pun bukan, kadang-kadang hampir paksa makan. Makan lagi. Dak lagi pi makan. Budak. Sebab apa? Otak dia nak main dah. Tu yang dia puasa pun dia boleh berlasah ikut dan kita ni duk kepala duk minta lapar. Lagipun kanak-kanak nafsu dia bukan kuat. Tu sebab dia tak pernah lapar. Tu kanak-kanak disuruh ajak awal sembahyang. Sebab dia bukan nafsu untuk memberontak, tak ada. Yang nak memberontak waktu dah balik. Suruh mayang mesti dia akan berontak. Budak-budak yang dia tak mau buat pasal dia malas, bukan memberontak menolak hukum. Tu je. Jadilah seperti kanak-kanak balik. Senang, mudah. Kita dah jadi orang macam ni, kita duk rasa kita pandai, itu sebab kita payah nak ikut hukum Allah, kita banyak ikut hukum nafsu kita. Okay, nak? Takat tu saja, nanti kita masuk dalam bab 69, masalah bagaimana hati kita ketika berbuka puasa. Ya, semua kita dah puasa dan kita puasa sunat, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita buat ada yang termaktub sampailah yang ni yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam nanti. Bergantung hati waktu bulan puasa, waktu berbuka, hati ni ingat Allah. Jangan diingat benda lain macam tu. Nanti insya-Allah minggu depan macam mana? Esok 8 9 hari bulan PKPB. Allahuaklam. Nanti apa-apa kita berhubung balik lah. Mungkin sembahyang pun kena ubah balik pada asal. Segala kuliah-kuliah ilmu, sekolah pun kena tutup. Kami pusat pengajian pun kena tutup. Semua dah kena tutup. Sehingga 6 hari bulan Disember. Kena baru dapat tadi. InsyaAllah kita doakan yang pertama. Saya minta lah sama-sama, marilah kita banyak beristighfar pada Allah. Ini pasal kita banyak dosa kita. Mungkin dengan kita banyak istighfar, selawat ke atas Nabi, banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita serahlah pada Allah urusan ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Kami tak mampu ya Allah, kami serah padamu, kekuatan ini hanyalah padamu. Ingatlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kami serah urusan ni padamu ya Allah. Kita kat tu saja. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menurut si Rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadhurruhu ma ismihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.